Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah pada petang ini kita menyambung perbahasan kitab At-Taqrirat As-Sadidah pada perbahasan babu salatil kusufain, iaitu bab salat gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Dipanggil sebagai kusufan, kusufun, kusufani. Satu gerhana, kalau dua gerhana, kusufan, dua gerhana. Boleh mufrad dengan musanna. Jadi bila sebut al-kusufain, maknanya gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dan juga gerhana matahari. Awil khusufain, ataupun kita boleh sebut khusufain bil kha, khusufain. Boleh lisyamsi wal qamar, untuk gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Wal afsahu an yuqal al kusufu lisyams wal khusufu lil qamar. Yang lebih afsah, yang lebih fasih, dikatakan al kusuf dengan kaf untuk gerhana matahari, wal khusuf bil kha untuk gerhana bulan. Jadi kita ada tiga lah. Kita boleh sebut gerhana bulan dan matahari dengan nama al kusuf ataupun al-khusuf, gerhana bulan pun al-khusuf, gerhana matahari pun al-khusuf. Yang lebih afsah al-kusuf untuk asy-syams, al-khusuf bil kha untuk al-qamar, matahari. Boleh? Naam. Al-aslu fiha, dalil kepada pensyariatan salat gerhana ini ialah qauluhu ta'ala, la tasjudu lisyamsi wa la lil-qamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi dalam ayat Quran ini disebut, janganlah kamu wahai manusia menyembah matahari, juga jangan kamu menyembah bulan, malah sujudlah kamu, sembahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan matahari dan bulan tersebut, in kuntum iyyahu ta'budun. Faham tak? Nah, jadi ayat Quran ini memerintahkan kita untuk sembah Allah, bukan sembah matahari dan sembah bulan. Sama ada matahari itu gerhana ataupun tidak, kita tidak disuruh untuk menyembah keduanya. Kita diminta untuk sembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa khabaru inna asy-syamsa wal qamara ayatan min ayati Allahi la yankasifan li mauti ahadin wala li hayatihi. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim disebut, sesungguhnya matahari dan bulan ialah dua tanda daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya itu tidak menjadi yang kasif, tidak tertutup ataupun tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang, juga tidak disebabkan hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitum dzalik, kalau kamu melihat matahari itu yang kasif, menjadi gerhana matahari ataupun bulan, fasallu, maka sembahyanglah, wad'u hatta yankashifa bikum, dan berdoalah sehingga Allah Taala pulihkan bulan dan matahari itu seperti sedia kala. Hukumuha, hukum sunat atau hukum sembahyang gerhana matahari dan juga bulan ni, sunnatun muakkadatun walau limunfaridin, sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut walaupun bagi seorang yang sembahyang seorang. Tak, tu. Jadi kalau kita tak sembahyang berjemaah, kekal dikatakan sunat muakkadah, kita sembahyang seorang gerhana bulan ataupun matahari. Wa yukrahu takruha, malah makruh pula kalau kita tinggal sembahyang ini. Wa tusannu jama'atan wa fil masjidi wa indaq, disunatkan sembahyang secara berjemaah dan disunatkan sembahyang di masjid sekalipun masjid itu sempit. Sebab apa? Sebab kalau sembahyang di padang pasir, di sahra ataupun di stadium dan sebagainya, bimbang waktu kepada sembahyang kusufai ini telah habis, telah tamat. Bila telah tamat, tuntutan untuk sembahyang itu dah gugur, dah tiada. Jadi buat di masjid mudah. Di masjid ni ada apa dia, tempat wudu, ada tandas, tinggal nak datang dan sembahyang. Kalau kita nak pergi ke sahra, mungkin di padang pasir itu tidak ada kemudahan-kemudahan yang
ada di masjid dan mungkin jauh makan masa dan sebagainya, yang menyebabkan akhir sekali waktu untuk kita sembahyang gerhana bulan atau matahari itu luput, akhir sekali kita terlepas daripada satu ibadah yang sangat baik, yang sangat agung. Okey, al-hikmatu fiha, hikmah kepada pensyariatan sembahyang ini ialah tanbihu ubadi syams wal qamar ala annahuma musakharani mudhallalan walau kana ilahaini la dafa'an naqsa an nafsihima wa lam yumha nuruhuma. Hikmah kepada pensyariatan sembahyang ini ialah nak memberi tanbih, memberi peringatan kepada penyembah matahari dan juga bulan. Peringatan apa? Peringatan kepada mereka sesungguhnya matahari dan bulan ini dua makhluk yang musakharan ni maknanya yang akur patuh dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak dia memancar, dia memancar. Nak jadi gerhana, gerhana. Nak hancur, hancur. Tak. Okay, kalau matahari, bulan Tuhan, maka sepatutnya dia boleh menolak, menepis kekurangan yang datang pada diri mereka lah. Jadi bila yang kasif, iaitu datang gerhana, kalau matahari dia akan jadi gelap, tertutup. Maka sepatutnya kalau matahari itu Tuhan, dia boleh apa? Boleh tepis, boleh menghalang daripada kekurangan itu berlaku ke atas diri dia sendirilah. Tapi tak boleh menghalang, maka itu bukti dia itu bukan Tuhan, malah dia itu makhluk kepada Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Khabar apa? Kemudian waqtuha, waktu bagi solat gerhana, yadkhulu fihima bi ibtida'it taghayyuri, masuknya waktu untuk kita solat gerhana bulan maupun gerhana matahari ialah dengan bermulanya perubahan pada matahari dan perubahan pada bulan. Boleh. Jadi bila dah start matahari itu berubah daripada terang benderang jadi mendung sebab dia dihalang oleh bumi. Dihalang oleh apa? Matahari. Dihalang oleh bulan. Bulan duduk tengah. Tak. Okey, jadi matahari, bulan, bumi. Matahari memancarkan cahaya kepada bumi. Tapi disebabkan bulan duduk di tengah di antara matahari dan bumi, maka cahaya itu tidak terpancar, tidak memancar kepada bumi. Jadi bila dah berlakunya perubahan kepada matahari ataupun bulan, dah masuknya waktu untuk kita salat. Okey, keluar waktu pula. Macam mana? Wa yakhruju fil kusufi bin jila'i wa bi ghurubi syamsi kasifatan. Okey, keluar waktu untuk kita salat sembahyang gerhana matahari ialah bilin jila', iaitu bilin jila' hitam, dengan terang benderangnya matahari. Jadi asalnya bila gerhana matahari gelap. Tak, mana kita gelap lah, kita ni duduk di bumi ni gelap sebab dihalang oleh cahaya matahari tu, dihalang oleh sesuatu. Boleh. Okey, bila cahaya matahari tu kembali memancar seperti biasa, kembali bumi terang benderang macam biasa, maka dah habis dah waktu untuk kita sembahyang gerhana. Faham tak? Gerhana matahari. Wa bi ghurub asy-syams kasifatan, juga waktu gerhana matahari akan luput dengan cara terbenamnya matahari. Boleh? Dengan cara terbenamnya matahari. Mana masuk maghrib tu habislah waktu untuk apa? Sembahyang gerhana matahari. Boleh? Wa fil khusuf, kalau gerhana bulan pula, habis waktunya ialah bilin jila', iaitu dengan cara terang benderangnya bulan. Boleh? Jadi asalnya bulan tu dihalang, maka kita di bumi akan gelap gulita lah. Kalau cahaya bulan tu kembali memancar seperti biasa, cahaya bulan tu kembali ada macam biasa, bilin jila' atam, maka ketika itu dah luput waktu untuk kita salat
gerhana bulan. Wa bi tulu'il syams la bi tulu'il fajr. Juga luput waktu untuk kita solat gerhana bulan ialah dengan cara terbitnya matahari, iaitu dengan habisnya subuh. Waktu syuruk tu lah. La bi tulu'il fajr. Tidak habis waktu khusuf dengan terbitnya fajar. Maknanya apa? Kalau masuk subuh, kalau keadaan masih gelap kan, gerhana masih berlaku, maka masih disunatkan kita sembahyang apa? Sembahyang gerhana bulan, sebab masih ada waktu. Jadi gerhana bulan luput waktu solatnya ialah pertama dengan cara bilin jilak hitam, yang kedua dengan apa? Dengan terbitnya matahari, bukan dengan terbitnya fajar. Kerana sultan al-qamar la yafutu illa bitulu'an syams. Sebab kekuatan matahari ni atau kekuatan bulan ni tidak luput melainkan dengan terbitnya matahari. Jadi malam bulan memancarkan cahaya. Kekuatan cahaya tu tidak akan luput melainkan dengan terbitnya matahari. Sebab bila terbitnya matahari, maka cahaya bulan tu ditutup oleh kekuatan cahaya matahari. Allah. Selesai di situ. Kemudian kita masuk cara nak salat. Okey. Kaifiyatu salatiha laha thalathu kaifiyat. Cara nak salat gerhana ada 3 lah. Yang pertama, antusalla rak'ataini ka sunnati subhi min ghairi tatwil. Kita sembahyang 2 rakaat seperti 2 rakaat sebelum subuh, tanpa sebarang pemanjangan pada bacaan dan juga pada rukuk sujud. Macam biasa, Allahu Akbar. Cuma niatlah sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan, sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari. Lepas tu apa? Baca doa. Lepas apa baca? Allahumma salli Muhammad, baca Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu rukuk. Macam biasa 2 rakaat yang ringkas. Ni nak kena marah ni dengan tu. Astagfirullah. Gitu tunjukkan tu mati. Sini. Ambil. Sini. Kita tunjuk kat mati sekali, tengok. Mati marah tak? Pergi. Pelik. Yang kedua, janganlah tu kotor lah, buka baju lah. Kakak ni. Yang kedua, cuy buka. Ya Allah, kamu ni. Pergi mandi. Pergi mandi tak? Mandi dengan adik. Tak mandi dengan adik. الثانية أن تصلى ركعتين من غير تطويل بزيادة ركوع وقيام في كل ركعة فيكون في كل ركعة قيامان أي قراءتان وركوعان وتجب قراءة الفاتحة في كل قيام. Cara yang kedua, ini yang lebih afdal daripada cara pertama, ialah kita sembahyang 2 rakaat juga tanpa sembarang pemanjangan pada rukuk dan sujud, juga pada qiyam. Tapi kita tambah rukuk tu 2 kali dan juga kita tambah qiyam tu 2 kali bagi setiap rakaat. Gini cara dia. Allahu Akbar, saja sembahyang sunat gerhana bulan, baca Fatihah. Lepas tu baca surah biasa, surah pendek. Lepas tu kita rukuk. Lepas rukuk kita bangun balik tu qiyam. Baca apa? Fatihah balik. Lepas tu baca surah balik. Lepas tu kita rukuk balik. Lepas tu kita barulah i'tidal, lepas i'tidal barulah kita sujud. Duduk antara 2 sujud balik. Bangun rakaat kedua, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, lepas tu rukuk. Lepas tu bangun. Daripada rukuk baca balik apa? Letak ginilah tangan tu. Baca surah, lepas tu baca Fatihah, lepas tu baca surah, lepas tu rukuk balik. Lepas tu i'tidal balik. Lepas tu sujud. Hakaza. Naam. Jadi setiap rakaat tu ada 2 rukuk dan 2 sujud. Dan setiap kali dan wajib kita baca Fatihah pada setiap kali qiyam. Maknanya baca Fatihah, rukuk, lepas tu bangun. Baca Fatihah, wajib baca Fatihah, lepas tu rukuk balik. Lepas tu i'tidal, lepas tu sujud. Lepas tu duduk antara 2 sujud, lepas tu masuk rakaat kedua, baca Fatihah, rukuk. Lepas tu bangun, baca Fatihah balik. Lepas tu apa? Rukuk. Lepas tu i'tidal, lepas tu sujud. Jadi wajib kita baca 4 kali Fatihah lah pada setiap qiyam.
mana setiap qiyam tu satu Fatihah. Al-thalithah, yang ketiga, wahyal akmal. Ini yang cara yang paling comel, paling molek. An tusalla rak'ataini kal kayfiyati thaniyah. Cara yang paling comel ni. Kita sembahyang 2 rakaat seperti cara yang kedua tadi. Cumanya kita panjangkan. Walakin ma'tatwil fil qiyamati bil qira'ah wa tatwili fi ruku'ati was sajadat bil tasbih. Kita sembahyang 2 rakaat macam tadi. Tak, dengan penambahan 2 kali rukuk dan 2 kali qiyam bagi setiap rakaat. Cumanya cara ketiga ni kita panjangkan. Setara mana nak panjangkan? Miqdarut tatwili fil qiyam. Yang pertama, al-qiyamul awwal min ar-rak'atil ula. Suratul Baqarah atau qadruha. Qiyam yang pertama, lepas habis Fatihah kita baca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Atau qadar surah Baqarah. Mana panjang tu sama dengan surah Baqarah. Qiyam yang kedua, lepas tu kita rukuk. Lepas tu kita bangun balik kan. Qiyam yang kedua tu, daripada rakaat yang pertama kita baca apa? Surah Ali Imran ataupun qadar surah Ali Imran. Lepas tu kita pun rukuk, i'tidal, sujud. Masuk rakaat kedua pula. Qiyam yang pertama daripada rakaat kedua kita baca surah An-Nisa ataupun qadarnya. Qiyam yang kedua daripada rakaat yang kedua kita baca suratul Maidah. Jadi panjang sungguh ni. Panjang. Itu baru pada qiyam. Miqdarut tatwil fi ruku'at wa mislu fi sajadat. Okey. Panjang tempoh pemanjangan pada rukuk dan juga sujud. Okey. Pada rukuk yang pertama, daripada rakaat yang pertama, kita baca tasbih subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Selama mana? Selama sekadar bacaan 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Mana Quran? Kita tengok Quran 1 ayat sampai muka surat berapa? Tak ada Quran sini. Kena tengoklah 100 ayat tu berapa muka surat. Contohlah kita sebut 100 ayat tu, 100 sujud dalam setengah jam juga, dalam 20 minit. Tu. Rukuk yang kedua, daripada rakaat yang pertama kita baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih tu. Panjangnya sekadar 80 ayat daripada surah Al-Baqarah. Rukuk yang seterusnya, itu rukuk yang pertama dalam rakaat yang kedua, kita baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih kadar 70 ayat daripada surah Al-Baqarah. Dan rukuk yang kedua, daripada rakaat yang kedua kita baca tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdih dengan kadar panjangnya ialah kadar 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Sujud pun kita buat perkara yang sama. Faham tak? Kama qala sahibu Saffati Zubat, ذي ركعتان وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين يسن تطويل قطر القومات وسبحة الركعات والسجدات. Kemudian kita masuk masalah-masalah yang berkait dengan Al-Kusufai. Kemudian kita berhentilah. Kita nak buka pula dak ini. Masailu fil kusufai, masalah-masalah dalam bab gerhana bulan dan matahari. Yang pertama, yusannul ghuslu laha latazayyun. Sunat kita mandi sebelum kita pergi sembahyang gerhana bulan ataupun matahari. Sunat mandi, tapi tidak sunat berhias-hias. Mana tak sunat kita pakai minyak wangi, tak sunat kita pakai baju comel-comel, tak pakai baju biasa, baju al-mihnah, baju al-khidmah, baju kerja kita yang biasa kita pakai. Tak, dan kita pergi untuk sembahyang berjemaah sama-sama dengan ahli qaryah dan sebagainya. Yang kedua, yusanul jahru fi khusufil qamar. Gerhana bulan sunat kita baca kuat, gerhana matahari israr fi khusufil syams, sunat kita baca perlahan. Okey, sama ada imam ataupun makmum lah. Cumanya kalau sembahyang jemaah bagi khusuful qamar, imam dah baca kuat, kita baca perlahan. Ataupun kita dengarlah bacaan imam tu, surah Baqarah, surah tu kita dengar. Ini kalau yang hafiz boleh tangkir lah, dengar tu sambil ngulang. Tapi yang tak hafiz dengar saja, tak faham makna pula, rasa tak ada habis surah Baqarah ni mufaraqah dah. Tak. Nombor 3, yusannu an yakhtuba al-imamu khutbatain ba'da as-salati yahuthu fiha 'ala al-khair min taubatin wa sadaqatin wa ghairi dhalika wa hiya khutbatul jum'ah fil arkan la fi syurut. Sunat imam khutbah dengan 2 khutbah. Ada pandangan sebut sekali khutbah aja, bukan 2 khutbah, sekali khutbah aja. Sebagaimana disebut dalam kitab Al-Buwaiti. Kalau kita baca dalam nas atas tu,
Sunat khutbah dengan 2 khutbah selepas sembahyang. Jadi sembahyang dulu gerhana, lepas tu baru khutbah. Dalam khutbah tu Tok Khatib menggesa, mengajak masyarakat, ahli kampung, ahli qaryah untuk buat baik, taubat, sedekah, eratkan silaturahim, supaya apa? Dengan kebaikan tu Allah Taala menghilangkan gerhana tersebutlah. Sebab gerhana-gerhana ni kegelapan. Tak jadi gelap kita bumi ni. Jadi nak minta inkishafkan balik seperti sedia kala. Jadi khutbah ni seperti khutbah Jumaat pada sudut rukun. Rukun khutbah ni macam rukun khutbah Jumaat. Cuma tidak sama pada sudut syarat. Dengan mana apa? Dalam khutbah ni boleh duduk, dalam khutbah ni boleh tidak menutup aurat Tok Khatib tu. Dalam khutbah ni boleh apa? Tok Khatib tu berhadas kecil, hatta berhadas besar sekalipun, tapi tidak boleh pada khutbah Jumaat. Yang keempat, idza jitama'at as-salawatun fardun wa janazatu wa 'aidun wa kusuf fa in daqa al-waqtu qaddima al-fardu thumma al-janazatu thumma al-'aidu thumma al-kusufu wa in ittasa'a al-waqtu qaddimat al-janazatu thumma al-kusufu thumma al-fardu al-'ainay wal 'amalu 'ala taqdim al-fardi 'ala al-janazati in ittasa'a al-waqt. Yang keempat ni masalah kalau berhimpun pelbagai jenis sembahyang dalam satu waktu. Apa sembahyang yang terhimpun tu? Sembahyang fardu, solat jenazah, solat hari raya dan gerhana dalam satu waktu. Contohlah hari ni gerhana. Dalam masa sama hari inilah hari raya. Masa nak sembahyang raya tu perlu ada jenazah yang nak disembahyangkan. Dalam masa yang sama ada solat fardu yang nak dikerjakan. Boleh? Ni kalau berhimpun 4 lah. Susah juga nak cari waktu yang berhimpun 4. Tak, sebab hari raya waktunya sampai apa? Daripada pagi tu sampai ke Zuhur. Tak. Jadi dalam waktu tu mana ada solat fardu. Ni mungkin masalah iftiradiyah ataupun berhimpun selain daripada fardu. Allah alam, anakulah kita baca. Gambarannya Allah alam. Adakah terhimpun sekali dengan solat qada? Allah alam. Fa in daqa al-waqt. Okey. Maka disebut kalau waktu tu sempit, quddimal fardu. Kita dahulukan salat fardu. Kalau waktu sempit, mana waktu nak habis dah, waktu solat fardu lah maknanya nak habis dah, maka kita dahulukan solat fardu dulu supaya fardu tu dikerjakan dalam keadaan adab tunai. Kemudian kita solat jenazah, sumal aid, kemudian hari raya, kemudian ditutup dengan solat gerhana matahari. Wa ini tasa'al waqt quddimatul janazah thumma al-kusuf thumma al-fardul aini. Kalau waktu luas maka dahulukan solat jenazah dulu. Kemudian solat gerhana, kemudian solat fardu. Cuma kat sini Syekh sebut wal amalu ala taqdimil fardi ala janazati in tas'al waqt. Jadi sudut hukum fiqhnya begitulah. Dahulukan jenazah, kemudian kusuf, kemudian fardul ain. Tapi yang diamalkan sedikit berbeza. Apa dia? Didahulukan solat fardu dulu, barulah jenazah. Sepatutnya jenazah dulu, baru kusuf, lepas tu baru fardu ain. Tak, yang diamalkan tak. Kita buat apa? Ini boleh jadi diamalkan di Yaman ataupun di banyak tempat. Solat fardu dulu, lepas tu jenazah. Ini tasal waktu, kalau waktu tu luas. Okey, kat sini tak semestinya berhimpun semualah. Contohnya apa? Yang kita sebut tadi, terhimpun fardu, jenazah, id, kusuf. Okey, kalau tak berhimpun semua tu, contoh berhimpun 3 je, jenazah, hari raya dan kusuf, maka ikut tadilah, dahulukan jenazah dulu. Kalau waktu tu sempit, dahulukan jenazah, kemudian hari raya, kemudian kusuf. Kalau waktu luas, jenazah, lepas tu kusuf. Tu. Okey, wallahu alam. Kama qala sahibu Saffati az-Zubat wal jahru fi qira'ati al-khusufi liqamarin was-sirru fi al-kusufi wa khutbatani ba'daha kal jumu'ah qaddim ala fardin biwaqtin wasi'ah.
Yang kelima, idza jatama'a kusufun wa jumu'ah, kalau terhimpun gerhana bulan dan hari Jumaat, salat Jumaat maksud dia. Fa yusalli al-kusufa awalan thumma yakhutubu bi niyyati khutbatil Jumu'ah thumma yusalli al-Jumu'ah. Mudah ya. Dalam satu waktu terhimpun gerhana matahari dan juga sembahyang Jumaat. Lagu mana nak buat? Kita sembahyang dulu kusuf. Cara dia, kita sembahyang dulu kusuf. Lepas tu kita khutbah. Khutbah tu kita niat khutbah Jumaat. Kita niat khutbah Jumaat. Cuma dalam tu kita bolehlah isi dengan isi khutbah kusuf. Maknanya kita suruh buat kebaikan, sedekah apa semua dengan niat Allah Ta'ala terangkan balik matahari tu. Boleh. Jadi sembahyang khusuf gerhana matahari, lepas tu khutbah dengan khutbah Jumaat. Niat khutbah Jumaat walaupun isi kandungan tu mungkin isi kandungan yang berkait dengan kusuf. Kemudian kita solat Jumaat hakadha. Ya, faham tak? Naam, nombor 6, tusannu salatu munfaridan inda huduthi zalazila wa sawa'iqa wa rihan syadidah. Disunatkan kita sembahyang seorang diri, bukan berjemaah, seorang diri. Kalau berlaku gempa, nak berlaku letupan, berlakunya apa, puting beliung dan sebagainya, bala bencana, sunat kita sembahyang seorang diri. Ibadah, moga-moga dengan ibadah kita tu Allah Ta'ala redakan keadaan yang teruk tu, bencana tu. Cukup sekadar itu. InsyaAllah nanti kita sambung perbahasan solat sunat minta hujan. Faham tak? Selepas itu insyaAllah lah kita baca perbahasan solat Jumaat ke solat apa-apa. Yang penting susunan bacaan kita ni tak teratur sikit, tak bagi meraihkan situasi. Walaupun sekarang ni tak ada kaitan apa dengan gerhana tak, tapi sebab kita dah baca hari raya, bagi meraihkan raya yang bakal tiba, jadi kita selesaikan terus solat sunat. Lepas tu kita masuklah perbahasan tentang zakat ataupun ikutlah tengok keadaan. Wallahu alam. InsyaAllah bertemu lagi pada sesi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.